إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan kita cari segala sebab-sebab yang boleh mendatangkan takwa kepada Allah, daripada mengerjakan ibadah, melakukan taat, serta kita menjauhi apa yang boleh meliarkan kita daripada takwa kepada Allah, daripada segala maksiat dan dosa-dosa, serta apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kalaulah kita boleh jaga apa yang diperintah oleh Allah, boleh panggil jaga apa yang dilarang oleh Allah, maka itulah hakikat takwa. Kerana takwa adalah artinya jaga, jaga-jaga, hati-hati, beraluh, beringat setiap gerak langkah jakah kita tu adakah halal ataupun haram, adakah yang diradai oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang boleh membina takwa kita kepada Allah ialah kita kasih dan cinta kepada apa yang kasih dan cinta oleh Allah dan Rasul. Di antara perkara yang dikasihi oleh Allah dan Rasul ialah masjid Allah. Dan di antara masjid-masjid yang paling dicintai, diberkati oleh Allah dan Rasulnya ialah masjid, ketiga-tiga masjid yang sama-sama kita tahu, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidul Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Ketiga-tiga ini adalah merupakan paling berkat dan paling fadilat sekali di atas dunia Allah ini. Kalau kita nak tengok Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi, maka sudah tentu sekarang lah ni adanya pihak-pihak tertentu yang duduk jaga, terutamanya kerajaan Arab Saudi, kerana dia berada di bawah kerajaan Arab Saudi. Maka sudah tentu dua masjid ini dikawal, dijaga dengan baik. Seperti mana yang kita tahu, dimakmur, diimarah, dimajukan dengan berbagai-bagai projek dan perancangan, seperti mana yang kita tahu. Tetapi di sana ada sebuah masjid yang kita tahu, iaitu Al-Masjidil Aqsa. Sekarang ini Al-Masjidil Aqsa sedang berada di bawah cengkaman Al-Yahud laknatullah alaih. Puak-puak Yahudi dengan kebisuan orang-orang Islam, dengan kelemahan pemimpin-pemimpin Islam dan tidak padunya para ulama dan umara, maka menyebabkan Al-Masjidil Aqsa sekarang ini sedang teriak-teriak tangis, merayu hal kepada siapa yang dia nak minta tolong. Kerana lebih daripada 50 tahun mari dah Al-Masjidil Aqsa ditakluk oleh orang Yahudi laknatullah alaih. Dan daripada situlah mereka telah pun adakan rancangan demi rancangan untuk nak
mengisytiharkan Al-Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis sebagai tempat khusus kepada orang-orang Yahudi. Mereka telah pun iklan lama dah mengatakan bahawa Al-Quds adalah ibu kota kepada orang-orang Yahudi. Nah, terutamanya pemimpin dia yang pertama. Nah, pada tahun 1948 dulu lagi. 70 tahun lepas dah. Nah, Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama mengatakan bahawa sekiranya aku boleh menguasai Al-Masjidil Aqsa, nescaya aku akan meruntuhkan segala bangunan-bangunan yang tidak ada hubungan dengan agama Yahudi. Daripada lama dan sebelum daripada tu berkorun dah, puak-puak Yahudi ini telah pun membuat satu perancangan dan idaman, bercita-cita untuk nak memasuki Al-Masjidil Aqsa dan akan menghancurkan Al-Masjidil Aqsa sekiranya mereka mampu. Maka dari situ, daripada rancangan satu demi rancangan, daripada segala kezaliman yang mereka lakukan, mereka telah pun memasuki dan menguasai Al-Masjidil Aqsa. Daripada awal lagi mereka memasuki dengan secara kekerasan, secara rapah, secara membunuh, mengalir darah-darah umat-umat Islam daripada dulu lagi sampai ke hari ini. Bumi Al-Aqsa tidak pernah kering daripada darah-darah umat-umat Islam, dan umat Islam terpaksa menjadi mangsa penjia kepada penindasan dan kezaliman ini. Di sana adanya perancangan-perancangan untuk nak mentahwidkan Al-Quds, nak mengyahudikan Al-Quds. Di antaranya mereka mengisytiharkan bahawa Al-Aqsa ataupun Al-Quds itu adalah ibu kota mereka. Dan di antaranya mereka telah pun menggali terowong kod umum di bawah Al-Masjidil Aqsa, di kawasan pagar-pagar Al-Masjidil Aqsa. Sampai sekarang ni, mengikut keterangan yang ditayangkan oleh klip-klip video, sama-sama kita boleh tahu bahawa sekarang ni adanya lubang terowong umum lebih daripada 63 lubang yang digali oleh Al-Yahud laknatullah alaih. Kononnya mereka mengatakan bahawa mereka akan mencari haikal Sulaiman, Wihan Sulaiman yang ada pada bawah patak bumi yang dibina Al-Masjidil Aqsa di atas. 63 terowong, dan di sana adanya pameran-pameran, adanya nitasakan, adanya bilik-bilik pipitapan di bawah Al-Masjidil Aqsa. Dan mereka mengajak, menyeru pelancong-pelancong daripada orang-orang Yahudi untuk nak mengikuti dan menonton. Tengok pameran-pameran yang mereka tipu, mengatakan bahawa bahan ataupun benda ini asalnya 1000 tahun, 2000 tahun, ikut dia mana ayat lah. Tapi itu adalah satu penipuan untuk nak mengelabui mata-mata orang Yahudi dan suruh orang Yahudi percaya memang di situ adalah tempat agama mereka yang sebenar. 50 tahun, 60 tahun sampai ke korong pun dia mencari, maka sudah tentu mereka tidak akan berjumpa dengan haikal Sulaiman, kerana pada asalnya tak ada. Tetapi itu adalah cerita dongeng yang mereka sengaja untuk nak meruntuhkan Al-Masjidil Aqsa itu saja. Mereka melakukan hal ini dengan kebisuan dan orang panggil tulinya umat-umat Islam di atas dunia. Sedang orang-orang Yahudi duduk gali lubang di kawasan Al-Masjidil Aqsa, maka kita melihat umat-umat Islam dekat dengan 2000 juta orang ini tidak mampu untuk nak melakukan sesuatu kepada Al-Yahud laknatullah alaih. Segala pemimpin-pemimpin dunia dan negara-negara Islam telah pun mengumpul
alat senjata masing-masing, beli alat senjata daripada luar negara, Amerika, China, Korea, semuanya. Tetapi alat senjata yang dibelikan oleh pemimpin-pemimpin Islam tidak ditujukan untuk nak berperang dengan Al-Yahud laknatullah alaih. Pemimpin-pemimpin Islam sekarang ni mengumpul alat senjata hanya untuk nak membunuh rakyat orang-orang Islam dia sendiri. Bagaimana kita melihat apa yang berlaku di Mesir, berlaku di Suria, berlaku di Iraq. Kesemuanya pemimpin alat senjata ini digunakan untuk membunuh, membasmi dan menghancurkan negara dan rakyat orang Islam itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Itu adalah kerja pemimpin. Tetapi yang kita paling sedih ialah para cendekiawan, para ulama, pemimpin-pemimpin agama. Ada juga mereka yang berseia sekata mengatakan bahawa kita tidak perlu lagi berjihad di Al-Masjidil Aqsa. Dan mereka sekarang ni telah pun merebak fikrah-fikrah seperti ini, merebak masuk dalam kawasan Taning dan Jala, Nara dan Thailand semua, mengatakan bahawa orang yang orang panggil berjihad untuk nak menentangkan Al-Masjid, untuk nak menentangkan Al-Yahud dan mempertahankan Al-Masjidil Aqsa adalah merupakan suatu perjuangan yang kosong, suatu perjuangan yang palsu, tidak ada faedah, mati free. Dan mujahidin di Gaza yang dia dipimpin oleh kerajaan Hamas, oleh pihak Hamas, juga mereka menuding jari kepada Hamas bahawa Hamas adalah kumpulan yang pelampau, kumpulan yang sesat, kumpulan yang membawa manusia itu mati free sahaja, tidak dinilai dan tidak ada faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka serangan seperti ini, bom seperti ini, bom pemikiran, bom akidah, bom kuamkit ini lebih bahaya daripada bom pramanu, lebih bahaya daripada kereta-kereta gebak, lebih bahaya daripada peluru-peluru yang dibawa oleh pihak-pihak musuh Islam lagi. Kerana bom seperti ini dia akan meruntuhkan hubungan di kalangan umat-umat Islam, di antara ukhuwah Islamiyah, dan akan meruntuhkan nilai semangat juang, semangat jihad yang sebelum ini dijaga oleh Al-Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, memang Al-Jihad ada caranya tersendiri, dan boleh dikatakan bahawa Al-Jihad menentang Al-Yahud, memperjuangkan Al-Masjidil Aqsa, mempertahankan Al-Quds, mempertahankan bumi Palestin, itu boleh jadi telah pun disepakati oleh ulama daripada dulu sampai ke sekarang. Kemarin dan hari ini di Jamiah Azhar telah pun membuat satu seminar besar yang disertai oleh perwakilan umat bukan Islam sahaja, bahkan Kristian, lebih daripada 86 buah negara seluruh dunia. Dan Syekhul Azhar telah beri iklan lepas pada tu, hai kam prakat 13 kho, 13 perkara, kesemuanya menandakan bahawa perjuangan di Al-Masjidil Aqsa tetap menjadi suatu kewajipan, dan diserah kepada umat-umat Islam supaya bantu sekadar kita mampu, sekadar kita kuasa, bagaimana tiap-tiap orang ini kena ada saham, kena ada orang panggil misuan ruam nekan tica pokpong Al-Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak mampu, kita kena holo apa saja bantuan untuk beri bantuan kepada mereka yang berada di medan, untuk sama-sama mereka mengekang ataupun sekat serangan Al-Yahud laknatullah alaih. Bukan semata-mata kita ni dia duduk beri fatwa yang
tidak ada hubungan langsung. Nah, fatwa yang mengatakan bahawa Al-Masjidil Aqsa ni kena serah. Orang Palestin sekarang ni kena hundur, kena lari. Seperti mana hundurnya orang-orang Arab pada masa Nabi dulu, pada masa hijrah. Nabi pun hijrah. Nabi hundur daripada Mekah pergi kepada Madinah, pergi kepada Habasyah. Maka kita juga kena hundur juga. Hundur daripada orang Palestin. Suruh orang Palestin hundur. Persoalannya masa Nabi dulu hundur pergi ke Madinah, hundur pergi di Habasyah. Kerana pada masa tu tidak ada negara lagi, tidak ada sempadan lagi. Maimi anakid. Persoalannya, kalaulah kita nak suruh orang Palestin sekarang ni hundur, dari mana mereka akan hundur? Nak pergi hundur pergi bukit mana? Nak pergi laut mana? Bumi mana yang akan menjadi bumi mereka semula, negara mereka semula? Dan hundur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak membina daulah di Madinah Al-Munawwarah, seperti mana yang kita tahu. Rasulullah telah pun membina satu daulah, dan daripada situ 10 tahun Rasulullah datang kembali kepada kota Mekah. Berlakunya Fathu Mekah, pembukaan Mekah. Kerana Rasulullah telah pun membina satu daulah yang bebas, yang mempunyai kuasa yang tertentu dan mempunyai otoriti, adanya amnat yang tersendiri yang boleh mengawal dan jaga oleh panggil kota-kota Al-Madinah pada masa dulu. Persoalannya, sekiranya ada bombing yang diberi oleh mereka untuk nak diduduki oleh Palestin, betul ke tak orang Palestin boleh buat satu negara yang bebas, yang tidak ada kuasa-kuasa lain mai duduk tunjuk? Maka sudah tentu itu adalah suatu pengesyuran yang pengecut, suatu pengesyuran yang tidak pernah berlaku dalam Islam. Cara-cara untuk nak buat lagu tu tidak pernah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam suruh kita bersabar, Al-Islam suruh kita bertoleransi, adanya ada miqamiyat jun, tetapi ada had yang tersendiri, mi khobke tinenon, terutamanya apabila diserang, apabila dimusuhi, apabila dibunuh, apabila dihalau daripada negara-negara tanah bumi sendiri, maka di situ Al-Islam suruh bangkit naik, mempertahankan kesucian agama, kesucian negara, kesucian jiwa raga, bahkan kesucian Al-Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada mereka menggali terowong, mereka juga tukar nama-nama di kawasan Al-Masjidil Aqsa. Nama-nama Islam sebelum daripada ni yang ada hubungan kait dengan sejarah-sejarah Islam, mereka tukar nama habis. Jalan raya, pokok kayu, bukit bukau, tanah tempat kampung, lebih daripada 7,000 tempat mereka tukar menjadi bahasa Yahudi mereka. Lebih daripada 7,000 tempat. Mereka telah pun buat satu undang-undang yang paling ketat kepada orang Islam. Bangunan-bangunan, rumah-rumah orang Islam di kawasan Al-Masjidil Aqsa tidak boleh dibina semula. Tak boleh nak baiki. Rumah beratus, 200, 300 tahun yang telah dibina pada masa dulu, kalau nak utuh pun kena utuh gitulah. Tak boleh nak baiki, tak boleh nak tapung, tak boleh nak mai tak dinding, nak tak atak apa semua tak boleh. Kalau ada pun kena beri bayaran cukai yang paling mahal. Kena buat kamrong, cai pasi ni kadang-kadang kena tunggu 4-5 tahun untuk satu kes. Sekiranya buat rumah tanpa izin, mai bayar anuyat, maka pihak kerajaan, pihak askar Yahudi akan bawa mari putuh dengan traktor dia, dan segala kos perbelanjaan, cai-cai semua tu kena ditanggung oleh tuan rumah tu lah. Ini adalah suatu panggil undang-undang yang paling zalim sekali. Umat-umat Islam di kawasan Palestin, mereka berteriak menangis beratus-ratus tahun mari dah. Tetapi suara siapa yang dengar? Siapa yang boleh dengar? Kalaulah bukan saudara dia dan umat-umat Islam itu sendiri.
tidak ada siapa yang boleh dengar. Sebagai contohnya kita sekarang ni dengar tahu daripada berita, daripada YouTube, seolah-olah kita boleh tengok mata kepala sendiri. Tetapi adakah dengan penglihatan kita ini sebagai satu saksi yang tidak ada perangai apa, ataupun kita kena ada sesuatu untuk memberi bantuan kepada pihak yang berkenaan, kepada pihak yang perlu kepada bantuan. Mereka buat satu tekanan, tak boleh belajar, tak boleh bersekolah, tekan kepada orang-orang kampung, perempuan-perempuan, orang-orang remaja tidak berhak untuk nak pergi di Masjidil Aqsa. Umur 20-30 tahun, bawah pada 50 tahun tidak dibenarkan masuk Al-Masjidil Aqsa kecuali umur lebih pada 50 tahun saja. Umat Islam yang sebelum daripada ni mereka bebas nak pergi ke masjid, tetapi sejak 50 tahun mereka kena hak umur 50 naik ke atas. Muda-muda tak boleh nak pergi. Belajar tak boleh. Tetapi apa yang kita yakin, lil aqsa rabbun yahmi, bagi Aqsa itu ada Tuhan sedang-sedang duduk jaga. Sekarang lah ni alhamdulillah di Al-Masjidil Aqsa, di Palestin, di Gaza, setelah daripada mereka putus harapan daripada bantuan-bantuan manusia, maka dia kata ada lagi satu pintu yang sentiasa terbuka untuk nak menerima bantuan dan pertolongan. Pintu itu adalah pintu langit daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada situ mereka telah pun mengadakan perancangan-perancangan. Adanya markas tahfizul Quran, adanya perancangan pergi duduk ketuk pintu untuk nak semaya jemaah waktu subuh, meramaikan orang-orang semaya jemaah di waktu subuh di Gaza sekarang lah ni, di Al-Masjidil Aqsa dan di masjid-masjid kawasan Al-Quds, semuanya dipenuhi dengan orang semaya jemaah waktu subuh, penuh masjid di Gaza. Kerana mereka yakin bahawa walaupun pintu jendela lain di atas dunia ini tidak padu untuk nak beri bantuan kepada mereka, tetapi masih ada lagi satu pintu yang sentiasa mendengar dan akan memberi bantuan kepada mereka sekiranya mereka membantu, iaitu babus sama, pintu daripada langit Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita mengikuti pergolakan yang berlaku di sana. Kerana apa yang berlaku di sana sekarang lah ni bukan pertarungan di antara orang Palestin dengan orang Yahudi sahaja, tetapi ia adalah suatu pertarungan dan permusuhan lama dah. Songkram Crusade, perang salib pada masa dulu lagi, abad yang ke-7, yang ke-8 dulu lagi, dan berterusan sampai hari ini. Mabda mereka, tujuan mereka, akidah mereka adalah sama, iaitu untuk nak menghancurkan Al-Masjidil Aqsa dan menghancurkan umat al-Islam. Maka sudah tentu kita juga perlu bangkit bersama untuk mengetahui perancangan-perancangan jahat ini. Di samping kita, marilah sama-sama kita menjadikan keadaan tersebut sebagai satu ibrah dan menjadi satu perikatan tali hubungan untuk sama-sama kita perhati kepada saudara kita yang sedang merana dan sakit derita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita tengok walaupun masjid disekat, tetapi orang Islam di Palestin penuh pergi ke masjid. Kita lihat bagaimana sekolah-sekolah, anak-anak murid, pelajar-pelajar yang kena pergi di sekolah tu diugut oleh askar, oleh kereta-kereta gebar dan bedil peluru, tetapi mereka sanggup belajar di depan pom tu lah, di depan kem askar tu lah. Mereka berhenti, mereka panggil guru-guru, cikgu-cikgu, belajar di depan kai tu lah, ambil pagi sampai ke petang. Mereka ada kemah biasa sahaja untuk nak buat kelas, tetapi daripada kemah itulah mereka boleh melahirkan, orang panggil, satu generasi yang kokoh, yang mempunyai akidah dan mempunyai ilmu yang kuat. Ini adalah suatu keistimewaan orang-orang Palestin, terutamanya di Al-Masjidil Aqsa, yang Allah Subhanahu wa taala sedang memberkati. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Cuba kita tengok dalam keadaan tempat kita. Masjid-masjid terbuka luas, bebas. Sekolah-sekolah terbuka bebas, luas. Nah, apa dia, sekolah, kereta-kereta pergi ambil hatta depan rumah. Tetapi cuba kita tengok bagaimana dengan anak-anak cucu kita, generasi kita, remaja kita. Adakah generasi kita ini terlalu dahaga dengan ilmu, nak baca Quran? Adakah ibu-ibu bapa sekarang ni sedang membuat satu perhatian untuk ke masjid, bawa anak-anak ke masjid dan sebagainya? Maka di situ sudah tentu jauh, amat jauh dengan perbezaan apa yang berlaku di Palestin. Mereka di Palestin walaupun di tengah-tengah perang pun, tetapi mereka belajar. Mereka keluar sama ticap palit ulama radap roh. Boleh bawa tubik ulama peringkat dunia sekarang lah ni. Kalau kita nak tahu ulama dunia, tafsirnya, hadisnya, tarikhnya, sejarahnya, sirahnya, fiqh usulnya, maka sudah tentu peringkat dunia, ulama peringkat dunia kena ada mari daripada Palestin, mari daripada negeri Syam dan sebagainya. Mereka belajar, mereka mengkaji kerana hidup mereka itu adalah suatu perjuangan. Bagaimana dengan ummah kita? Ummah yang berjuang tetapi tidak berjuang. Ummah yang ada jihad tetapi kesemuanya adalah suatu permainan. Main belaka, mene belaka, len belaka, nego len. Belajar main-main, mengaji main-main, buat apa saja pun main belaka, tidak bersungguh dan tidak ada suatu jihad, orang panggil kuang cincang, untuk nak menjayakan sesuatu. Siapakah kita perhera anak pun, kita perhera pasal jenis main-main, ploy, tam, yatakam. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah suatu petanda dan isyarat yang orang panggil Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sekiranya kita tidak sedar dan tidak khabar lagi. Oleh demikian, marilah sama-sama kita buat, orang panggil, penilaian, buat muhasabah diri sendiri, keluarga, anak, kampung, masyarakat dan semuanya, untuk kita membentuk sebuah masyarakat yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat di atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حرر فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم دمرهم وشتت شملهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.